bagi orang yang beriman itu ialah doa. Ini doa ni satu doa yang satu senjata yang cukup ampuh, yang mampu menembusi ke langit. Nak minta Allah, minta doa sungguh-sungguh. Sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Waktu mana Nabi nak pergi perang Badar, yang kita tahu perang Badar ni perang yang berlaku ketika Ramadan. Tambah lagi jumlah tentera Islam 303 orang, nak berdepan 1000 orang dengan keadaan tak cukup perlengkapan. Pertama kali nak perang tak cukup perlengkapan. Maka dikabarkan bahawa Nabi doa tuan-tuan. Nabi doa kepada Allah dalam tempoh yang cukup panjang sehingga diberhentikan oleh Abu Bakar sedikit ketika itu. Cukuplah Nabi, cukuplah kita lamakan doa ni. Abu Bakar kata, sedikit lamakan doa ni. Dan Nabi doa itu Nabi angkat tinggi, Nabi angkat tangan dengan cukup tinggi. Nampak kerja Nabi yang mulia. Nah, sebenarnya baru ini kesungguhan Nabi ketika berdoa. Akhirnya dengan keadaan yang mungkin agak menghimpit tentera Islam ketika itu, dengan keadaan kelengkapan yang kurang, tentera yang tak ramai, atau tambah lagi pada bulan puasa yang panas sebagainya, maka akhirnya Allah berikan satu kemenangan yang cukup hebat kepada tentera Islam ketika itu. Atau kalau Allah ada kata wa iyyaka nasta'in, hanyalah pada Allah ya Allah kami mohon pertolongan. Tuan-tuan para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah katakan bahawa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah akan jalan yang lurus. Maka Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau memberikan nikmat kepada mereka. Bukanlah jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan-jalan orang yang Engkau sesatkan. Ini tentang para jemaah yang dikasihi Allah. Pintu hidayah, pintu cara nak cari hidayah, jangan tinggalkan solat. Yang kedua, pintu nak cari hidayah, jangan tinggalkan baca Quran. Dua pintu ni jangan ditinggalkan. Kena pesan pada diri kita, pesan pada isteri kita, pesan pada anak-anak kita, jaga sungguh-sungguh. Sebab solat itu adanya doa yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan Quran itu Allah katakan bahawa zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, semuanya kata para jemaah yang Allah nak kata ni bahawa Allah Ta'ala nak suruh kita ni dengan sifat keesaan yang ada pada Allah tu, maka jangan tinggalkan permintaan hidayah kepada Allah. Nak dapatkan hidayah ni, kena jaga agama. Kena jaga agama ini. Bina siratal mustaqim, bagaimana kan nak tahu jalan yang lurus? Maka jalan yang lurus, jalan yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui agama Islam. Islam ini satu cara hidup yang diajarkan oleh Nabi SAW yang diturunkan Allah kepada Nabi. Allah katakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama cara hidup yang Allah redha itu ialah agama Islam. Tak ada agama lain, tak ada pada agama lain, tak ada pada fahaman yang lain, tak ada pada cara yang lain. Hanya pada cara hidup Islam ini sahaja yang Allah berikan keredaan kepada manusia. Bahkan juga Nabi sebutkan bahawa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang pada itu, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu kata Nabi, selama-lamanya kamu tidak akan sesat. Maka kata Nabi yang pertama Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka jalan dah ada. Ini juga jadi satu sumber sandaran kepada Islam. Jalan yang Nabi ajarkan ini satu jalan yang membawa kepada redha Allah Subhanahu wa taala.
Ada pun yang lain-lain ni semua jalan-jalannya yang batil, jalan yang agama ini sekian apa-apa sekali ni semua perkara yang membawa kepada kehancuran ketika di dunia dan ketika di hari akhir. Maka Allah perintahkan kita ni ihdinas siratal mustaqim. Perintah Allah tu supaya kita ni minta Allah dikekalkan pada jalan hidayah dan juga diterimalah akan doa kita ni dan dipelihara kita daripada perkara-perkara yang boleh menyesatkan kita daripada agama Allah. Patut tuan para jemaah yang dijadikan hidayah ini satu perkara yang cukup mahal. Orang yang dah lahir Islam, mak ayah Islam, tinggal kanan dah azan, tinggal kiri dah iqamat, jaga semua hidayah yang Allah berikan. Orang yang non Muslim, yang tak Islam, tapi dalam hidup itu dia cari Islam, cari agama, belajar. Dan kadang-kadang Allah katakan satu keadaan orang sebegini, dia mimpi dengan mimpi yang memberikan satu petunjuk kepada dia, maka dia bertolak petunjuk kepada Allah, akhirnya dia bunyi Islam. Maka bila dah dapat Islam tu, dah dapat petunjuk ni, kerana tersebut sungguh doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau balikkan hati kami. Ini yang kita sebab ada setengah manusia, orang yang Allah dah beri dia hidayah, waktu dia dalam keadaan yang halku, dia buka aurat, dia tinggal solat, tapi kadang-kadang dia tak berubah kembali kepada fitrah, beriman kepada Allah, surah Al-Qur'an, tiba-tiba saat dia kembali semula kepada perkara-perkara silap, buka aurat semula. Ini yang kita risaukan, yang kita takutkan. Takut dicabut hidayah oleh Allah daripada diri kita. Lepas hidayah itu satu perkara yang kena sungguh dijaga. Bahkan Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah sebutkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pada Nabi bersungguh-sungguh nak berdakwah, nak ajak pakcik Nabi yang Nabi kasih ni, Nabi nak suruh pakcik Nabi Islam. Allah katakan Nabi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasih. Akan tapi Allah Ta'ala sahajalah yang memberikan hidayah kepada mereka yang Allah kehendaki. Meskipun yang dekat dengan Nabi itu, meskipun yang Nabi nak dakwah tu pakcik Nabi, adik-adik kepada Nabi, adik-adik kepada ayah Nabi, sangat dekat dengan Nabi, Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu kasih. Akan tapi walakinna Allah yahdi man yasha. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang mampu untuk memberikan petunjuk hidayah kepada manusia. Maka Allah suruh kita ni doa ihdinas siratal mustaqim. Surah katakan bahawa siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan orang-orang yang Engkau sulitkan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka ni? Maka mereka itulah daripada kelompok as-siddiqin, para anbiya, para rasul, as-siddiqin, syuhada, as-salihin. Inilah kelompok yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Apakah nikmat yang mereka dapat? Dapatlah mereka ni kelompok-kelompok ni as-siddiqin, syuhada, as-salihin, para anbiya, mursalin ini, dapatlah mereka ni masuk syurga sebagai orang yang pertama. Atau kalau baca surah Al-Waqi'ah, kita jumpa ayat as-sabiqun as-sabiqun. Maka mereka ni menjadi orang yang terawal, yang mendahului daripada orang-orang lain. Dekat akhirat nanti ada 3 golongan, as-sabiqun, ashabul yamin, ashabul shimal. 2 kelompok syurga, 1 kelompok neraka. 2 kelompok syurga ni, kelompok pertama as-sabiqun, yang tadi kita katakan bahawa masuk syurga tanpa hisab, terus masuk tanpa hisab, terus ke syurga. Yang kedua akan dinilai, dihitung akan amalan syurga itu. Yang pertama tadi nikmat syurga dia
Sangat hebat. Kalau rumah tu mungkin rumah banglo. Rumah banglo yang paling istana. Kalau yang kamu ni mungkin golongan kamu ni mungkin istana, nikmat-nikmat yang Allah bagi pada mereka. Golongan ashabul yamin bawah sikit daripada istana. Nak kata itu pun dah jadi ashabul yamin pun dah satu nikmat yang tak ternilai bagi kita. Yang ketiga, ashabul shimal, kelompok-kelompok yang Allah heret mereka campak ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata bahawa siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan-jalan orang-orang yang kau berikan nikmat itu kelompok-kelompok as-siddiqin, mereka yang membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syuhada, para syuhada yang terkorban yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalihin, orang yang beramal soleh, termasuk dengan para anbiya dan para rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang-orang yang kau murkai dan bukanlah jalan orang-orang yang kau sesatkan. Siapakah mereka itu? Siapakah mereka yang Allah katakan orang-orang yang Allah sesatkan ini? Yang pertama, kelompok orang yang Allah sesatkan ini, As-Dhalin ini ialah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang Yahudi, kelompok orang yang Allah sesatkan mereka daripada kebenaran. Dan juga Al-Maghdub ini golongan orang Yahudi, Al-Dhalin ini kelompok orang-orang Nasara. Kenapakah Allah murka kepada orang Yahudi? Sebabnya mereka ini kelompok orang yang memperemehkan arahan perintah Nabi ketiga Nabi Musa AS. Perintah Allah perintah kepada Nabi Musa, suruh kaum Bani Israel ini perintah boleh lembu. Maka orang Yahudi ini soal macam-macam. Lembu macam mana, warna apa, jantan betina, bunting tu dah apa yang darah sebagainya. Maka tu satu persoalan yang mereka ajukan. Tanya tu bukan sebab nak tahu, tapi tanya sebab nak memperlekehkan perintah yang disuruh oleh Nabi Musa alaihi salam. Maksud tu mereka ni jadi kelompok orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Dan juga kelompok Al-Dhalin, itu kelompok-kelompok orang-orang yang Allah sesatkan. Siapakah mereka ni? Itu kelompok-kelompok orang yang daripada kelompok orang Nasara, itu orang yang telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi Isa pada umatnya itu mengajarkan agama yang benar. Tapi satu ketika mereka ni menyelewengkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi Isa kepada mereka. Akhirnya datanglah pada mereka ni satu keadaan yang telah menjadikan mereka ni jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang bahawa hidayah kesesat ini bagi manusia ni satu perkara yang menyebabkan hilangnya keberkatan hidup bagi manusia. Kalau kita dah Allah potong, dah Allah putuskan kita daripada hidayah, maka jadi orang-orang yang sesat saja, maka hilanglah berkat kepada kita. Kalau kita ni ada hidayah tapi tak jaga, maka tiba-tiba kita pula mengembalikan diri kita kepada perkara-perkara yang benar kita buat dahulu, maka jadilah kita ni orang-orang yang rugi dunia boleh ditampung, tapi kalau rugi di hari akhirat menyesal sudah akan berlaku. Ini perkara-perkara yang disebut oleh para ulama. Maka Allah katakan bahawa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mintalah perlindungan daripada Allah daripada termasuk dalam kelompok-kelompok orang-orang yang Allah sesatkan. Sesat ni, Allah sesatkan ni memang kata walaupun di lima mata itu ada Rasul, ada Nabi yang menyampaikan dakwah pada mereka, maka mereka tak nak ikut, maka jadilah mereka orang-orang yang sesat. Meskipun dah dibentangkan pada mereka ni satu keadaan bukti yang jelas. Zaman Nabi itu terlampau banyak bukti-bukti yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat. Nabi cerita tentang Aqsa waktu Isra wal Mi'raj. Nabi belah bulan tunjuk pada orang-orang musyrikin ketika itu. Tetapi semua yang Nabi tunjuk tu
tidak menjadikan mereka ini terbuka hati mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rugi. Ini satu katanya yang sangat merugikan. Bila dah datangnya tanda-tanda bukti-bukti yang nyata, tapi mereka menafikan, atau sebenarnya mereka adalah kelompok-kelompok orang yang memilih jalan untuk sesat. Dan itu Allah Ta'ala sebutkan bahawa tidak ada yang paling lebih zalim daripada apa-apa kata-kata kufur kepada Allah. Maknanya orang-orang yang mengucapkan kata-kata kufur kepada Allah itu, maka dialah orang yang paling zalim. Walaupun dah datang Nabi dah ajak mereka beriman dan ajak mereka ni bertakwa, terimalah Islam, ikutlah Nabi SAW, itulah cara hidup yang telah diajarkan Nabi ni, tapi mereka tak nak ikut, maka mereka ni lah Allah orang-orang yang terpaling zalim di atas muka bumi. Sebab apa? Sebab lidah mereka, ucapan mereka tu hanya keluar pada kata-kata yang mengkufurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk para jemaah yang dikasihi Allah nak katakan kepada ayat yang ke-7 ini bahawa Allah dah menjelaskan jalan yang selamat, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini jalan orang-orang yang selamat. Jalan orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menggunakan segala apa yang ada itu untuk Allah, ada harta belanja untuk agama, ada ilmu sampaikan untuk masyarakat, ada kelebihan gunakan untuk agama sebagainya. Jangan kata Allah ghairil maghdubi 'alaihim, jangan ikut seperti contoh orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah. Ada ilmu tapi tak gunakan ilmu itu untuk beriman kepada Allah. Ada kepakaran tapi tak gunakan segala bentuk kepakaran itu untuk membina iman kepada Allah. Betul tak para jemaah yang dikasihi Allah? Antara kehebatan Quran waktu mana dikaji oleh orang-orang barat. Orang barat itu apa? Dikaji Quran. Kaji Quran tu nak cari kesalahan. Kaji Quran untuk mencari kesalahan. Maka makin lama mereka kaji, tak jumpa satu kesalahan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka yang asalnya orang yang kufur, orang yang sesat, kaji Quran, relatekan dengan realiti ini, maka mereka pula menjadi orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Maka selamatlah mereka dunia dan akhirat. Jadilah mereka ini orang-orang yang beriman. Maka ada pula orang yang hidupnya itu Islam, tapi tidak menggunakan agama iman yang dapat di tengahnya, akhirnya dia pula jadi orang yang sesat. Banyak kes sesat kat tempat kerja ni tuan. Dekat Johor ni pun banyak. Tak nampak banyak. Yang kadang-kadang ada yang kita tak tengok. Ajaran yang macam-macam. Ajarannya yang menjelma. Kalau yang kita yang lepas, dia sentuh dekat ajaran Rasul Kahak. Pun satu ajaran yang sesat, yang membawa manusia ni, yang mengajak manusia mengiktiraf adanya Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan yang sama mengajar kita supaya jaga sungguh akidah kita daripada ajaran-ajaran yang boleh menyesatkan kita pada akhir zaman. Contoh para jemaah yang dikasihi Allah, tafsiran ayat yang ke-7 daripada surah Al-Fatihah yang dapat kita bincangkan pada malam ini, dan insya-Allah kepada kita yang kuliah yang akan datang kita akan sambung buka kepada tafsiran yang baru pada surah Yasin yang menjadi satu amalan atau pembacaan mingguan kita, yang mudah-mudahan waktu kita baca surah Yasin nanti kita faham isi kandung dia, faham terjemahan dia, faham konteks ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon berhenti awal sikit. Saya daripada pagi sampai ke petang sekolah, ke petang terus ke hospital. Anak masih di hospital dah hampir 3 minggu lebih sejak lahir masih di hospital. Mohon doa tuan-tuan, doa salah saya itu Aisyah binti Muhammad, moga-moga